Okay, Alhamdulillah. Kita bertemu lagi dalam satu sesi yang cukup bermanfaat dan kami selaku mahasiswa Malaysia di Mesir mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Hasrizal yang sudi untuk berkongsi ataupun mengupas topik kita pada hari ini, iaitu mengenai membaca, dan saya yakin kepada semua yang join pada hari ini telah maklum, dan kita pun telah maklum awal kepada semua untuk kita kupaskan satu topik, iaitu masyarakat kini ke mana hilangnya cinta pada membaca. Jadi Ustaz Hasrizal ni, nama penuh beliau adalah Ustaz Hasrizal bin Abdul Jamil, selaku Director of Education Khalifah Education Foundation. Beliau juga dikenali sebagai seorang penulis banyak buku-buku ataupun karya daripada beliau sendiri yang kita kenal. Dan saya yakin dalam semua ni pasti mengenal Ustaz Hasrizal Abdul Jamil dengan lebih mendalam lagi. Jadi insyaAllah hari ini kita akan membawa satu topik yang cukup penting untuk kita kupaskan bersama seorang yang pakar lagi, kita boleh katakan, insyaAllah. Jadi jika ada sebarang soalan, sebenarnya kita akan ada dua sesi. Pertama adalah sesi soalan wajib, iaitu daripada MP3M sendiri kepada Ustaz Hasrizal. Dan sesi yang kedua kita akan buka peluang kepada penonton-penonton dalam ni untuk bertanyakan soalan, dan saya akan bacakan kepada Ustaz Hasrizal lah sebentar saja lagi. Jadi tajuk kita pada hari ini iaitu masyarakat kini ke mana hilangnya cinta pada membaca. Jadi Ustaz, soalan pertama yang kita rasa penting untuk ditanyakan iaitu buat pengetahuan semua, pelbagai usaha murni dalam menyuburkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat, tak kisah remaja, kanak-kanak ataupun ibu bapa sendiri pun sangat penting. Jadi soalannya Ustaz, apakah kepentingan sebenarnya membaca dan kaedah membaca yang betul? Kadang-kadang ramai yang tak tahu sebenarnya kepentingan membaca dan hanya membaca waktu ketika exam ataupun ketika diperlukan saja tanpa kita tahu teknik yang betul dan sebagainya. Jadi persilakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya sebelum saya jawab soalan tu, terima kasih kepada Akhil Nasrullah dan juga majlis pelajar kita di Mesir yang sudi menjemput saya untuk bersama-sama, dan kena juga minta maaf semalam tak dapat bersama mengikut perancangan awal, tapi terima kasih kerana kita dapat mengusahakan, Alhamdulillah, untuk buat pada hari inilah kan. Dan kita juga ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi untuk join session kita ni, walaupun mungkin agak last minute lah kita bagi tahu, tukar tarikh kan daripada semalam kepada hari ini. Berkaitan dengan kepentingan membaca, kita ada dua jawapan kan. Jawapan yang pertama adalah jawapan yang tipikal, jawapan yang standard, yang kita dah biasa sangatlah jumpa, yang pastinya akan dirujuk kepada firman Allah SWT yang pertama, wahyu yang pertama, iaitu perintah Iqra yang disampaikan melalui perutusan Jibril AS yang membuka kenabian, nubuah selepas daripada era Nabi Isa AS. Rasul yang terakhir itu, wahyu yang pertamanya adalah Iqra. Itu kita memang sangat biasa untuk mendengarnya. Tetapi saya pasti bila soalan yang sahabat tanyakan tadi ditimbulkan, kita nak pergi dalam bentuk yang lebih kritis dan juga dalam bentuk yang berbentuk hands on, supaya kita tidak mengulang cakap sesuatu yang kita dah biasa dengar sampai dia jadi macam klise. Klise ni macam overuse word lah, selalu sangat sebut sampai hilang makna kan. Jadi kalau kita tengok awal-awal, of course perintah Allah SWT yang pertama itu sangat unik, kerana yang memulakan wahyu itu bukanlah Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW supaya beriman ataupun solat ataupun sujud, baca Quran, mengerjakan haji, ketak kan. Tapi perintah yang pertama adalah Iqra, baca. Dan untuk kita faham bagaimanakah permulaan kepada proses membaca tu supaya kita nampak kepentingan dia, perkataan Iqra itu kita kena faham dia daripada maknanya di dalam bahasa Arab, lebih daripada sekadar maksud membaca.
sebab nanti dia akan menimbulkan pelbagai persoalan yang menyebabkan kita lari daripada uh, intipati sebenar Iqra tu. Sebab soalan yang akan timbul ialah, adakah Rasulullah SAW itu seorang yang ummi, boleh membaca? Kalau tak boleh membaca, kenapa Allah perintahkan supaya membaca? Kerana gambaran kita membaca itu ialah membaca buku. Tetapi kalau kita tengok perkataan qara'a itu di dalam kata akarnya, dia memberikan maksud kita tatabuk. Maksudnya kita follow perkataan-perkataan yang diungkap. Maknanya bila ada sesuatu yang diungkapkan, sama ada dalam bentuk lisan ataupun dalam bentuk penulisan, kita mengekori perkataan-perkataan itu agar kita dapat menghimpunkan maknanya. So makna lain bagi qara'a juga selain daripada tatabuk tadi adalah jamaah, iaitu menghimpunkan. Jadi bila kita faham technicality makna akar kepada perkataan qara'a tu, dapatlah kita memahami bahawa proses membaca itu lebih spesifik berbanding dengan sekadar kita rasa macam membaca buku. Sebenarnya masa kita baca buku tu, kita tengah buat apa? Jadi masa kita baca buku tu, kita follow apa yang sedang disampaikan kepada kita. Dan bolehlah benda tu make sense kerana apabila Jibril AS memerintahkan kepada Nabi SAW dengan wahyu Allah itu agar membaca, bermakna perintah itu bermaksud Nabi SAW itu dipanggil agar mengekori, mengikuti, menakul dan menghimpunkan makna-makna daripada apa yang sedang ataupun yang akan disampaikan oleh Allah SWT melalui wahyu Jibril AS tadi. Jadi itu yang orang kata yang asas pertamalah supaya kita dapat menghayati maksud perkataan Iqra tu. Nanti kita ulas lebih lagi mungkin dalam soalan yang kedua ke ataupun yang tiga nanti. Kenapa membaca itu penting sehingga dia menjadi pintu membuka wahyu yang pertama? Membaca ni saya nak jawab ni dalam bentuk yang kita tak mengantuk sikit lah kan. Apa ni, kita cerah lagi. Saya pukul 12, Nasrullah dekat Mesir pukul 2 kan. Betul. 2, dan orang kat Malaysia dah pukul 8 malam kan. Dah lewat dah. Saya nak bawa satu cerita pengalaman yang saya pernah tulis dalam, saya tak ingat dalam buku yang mana satu saya tulis, tapi menceritakan bagaimana pada satu ketika saya berceramah di sebuah college, lepas habis ceramah tu, seorang pelajar datang jumpa dengan saya. College ni adalah college persediaan pelajar untuk mereka nak fly overseas. Maknanya pelajar-pelajar ni pelajar-pelajar yang terpilih lah, yang result SPM mereka cemerlang apa semua. Jadi pelajar ni dia kata nak jumpa dengan saya. Saya kata jomlah kita makan jamuan sekali. Semasa jamuan tu dia tanya soalan yang menarik. Dia kata, saya ada soalan yang saya nak tanya Ustaz. Dia kata, masa Ustaz ceramah, saya rasa saya ada terfikirkan sesuatu dan saya ada macam merasakan sesuatu, tapi saya tak tahu nak ungkap, nak describe apa yang saya fikir dan apakah yang saya rasa masa saya dengar ceramah Ustaz tu. Jadi soalan saya, adakah saya ni bermasalah? Itu soalan dia pelik sikit kan. Jadi dia kata macam tu. Jadi saya soalan, oleh kerana soalan dia terlalu unik, jadi saya memang teringat, dan kalau orang tanya kenapa penting membaca, saya mesti akan teringat peristiwa ni. Jadi saya tanya dia, kalau Ustaz boleh tanyalah, kamu punya result SPM berapa kalau kamu boleh share. Jadi dia pun kata dia bagi tahu lah result dia, memang result dia superb lah, straight A semua kan. Kamu ni suka membaca ke tak suka baca? Jadi dia kata dia tak suka baca. Dia gamers, dia jenis geng suka main game lah. Jadi saya kata pelik tak kalau tak rajin membaca, tak suka membaca, tapi you can still dapat straight A dalam SPM. Jadi dia kata sebenarnya SPM ni tak perlu rajin membaca pun, asalkan kita faham dan kita tahu macam mana teknik untuk menjawab soalan tu, we can actually score. You don't have to become a reader in order to untuk dapat soalan cemerlangan. Dia kata itu satu statement yang bagus daripada kamu sendiri, sebab kamu dah dapat straight A dan kamu define diri kamu sebagai orang yang tidak membaca.
Tapi sekarang ni Ustaz nak tunjukkan kepada kamu apa masalah kalau tidak membaca. Ya, manusia berfikir dengan menggunakan perkataan. Bila kita nak fikir something, kita akan menggunakan perkataan sebagai modal untuk kita berfikir. Dalam arti kata yang lain, lebih banyak kita ada perkataan dalam fikiran kita, kemampuan dan modal untuk kita berfikir tu akan jadi lebih luas. Bila kamu kurang membaca, kamu kekurangan perkataan. Dan bila kamu kekurangan perkataan, mangsa pertamanya adalah diri kamu sendiri. Because kamu tak boleh nak describe apa yang kamu sendiri fikir. Dan kamu tak boleh nak describe apa yang kamu sendiri rasakan. Jadi, itu adalah merupakan satu kerugian yang besar. Sebab kalau kita tengok balik contohnya macam Shakespeare, kalau kita tengok karya-karya Shakespeare, Shakespeare ni kalau kita rumuskan, dia menggunakan lebih kurang dalam 80,000 perkataan dalam karya beliau, perkataan-perkataan unik. Kemudian kalau kita tengok dalam orang kata karya Jerman, contohnya macam Goethe, saya tak sure sangat macam mana nak sebut nama dia. Goethe ni macam Shakespeare untuk Jerman, seorang penulis, dia juga dalam karya dia menggunakan lebih kurang dalam 60,000 perkataan. Jadi pada hari ini pelajar-pelajar Inggeris, pelajar-pelajar dekat UK contohnya, mereka boleh faham bila mereka baca karya Shakespeare. Dan di Jerman juga mereka boleh faham kalau mereka baca karya-karya klasik Goethe ni, menunjukkan bahawa di dalam minda mereka, mereka mempunyai perkataan yang cukup untuk faham bila mereka membaca karya tersebut. Tapi kalau kita tengok di setengah-setengah negara, contohnya, ini mungkin cerita lebih kurang dalam 20 tahun sudah, di Turki contohnya, kajian yang sama ada dibuat menunjukkan jumlah perkataan di kalangan pelajar sekolah di Turki pada masa tersebut adalah lebih kurang antara 2,000 ke 3,000 perkataan secara puratanya, menunjukkan kurangnya perkataan dalam fikiran mereka. So bila mereka kekurangan perkataan, bila mereka nak baca karya-karya yang klasik tu, mereka akan susah lah nak faham. Tapi poin utama saya yang saya nak tekankan ialah bila kita kurang membaca, kita kurang membekalkan diri kita dengan perkataan. Bila kita kurang membekalkan diri dengan perkataan, kita kekurangan modal untuk berfikir. Dan bila kita kekurangan modal untuk berfikir, akan timbul masalah lah. Sebab yang menjadikan kita manusia, yang menjadikan kita ini seorang khalifah adalah kerana keunikan kita sebagai makhluk yang diberikan kebolehan oleh Allah SWT untuk berfikir dan mencipta makna. Misalnya dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah yang kita sedia maklum, wa'allama Adamal asma' kullaha, sampai ke hujung ayat tu kan. Maknanya Allah mengajar kepada Adam perkataan-perkataan dan Adam boleh memproses perkataan-perkataan itu, menghubungkan di antara makna dengan nama, sesuatu yang tidak boleh dibuat oleh malaikat. Tapi untuk membolehkan berfikir itu terjadi, dia perlukan kepada modal, dan modalnya ialah perkataan. Jadi kalau kita kurang membaca, kita kekurangan modal, jadi kita mempunyai tahap pemikiran yang rendah. Dan kesan-kesan dia, kita tak payah cerita lah, payah nak kerja ke, tak boleh baca Shakespeare ke, tak boleh baca yang itu, cukup dalam rutin kehidupan biasa. Contohnya, kalau kita kekurangan perkataan, kita akan menghadapi masalah macam macam kawan kita tadi tu. Masalah pertama dia ialah dia rasa something, dia fikir something, tapi dia tak boleh describe apa yang dia fikir dan dia rasa. So you can imagine betapa kecewanya diri dia sendiri sebab dia tidak dapat membantu saya untuk faham apa yang dia fikir dan dia tanya, sebab dia tak boleh nak cerita. Kita tak boleh nak scan otak dia kan. So imagine kalau kita kahwin contohnya, kalau kita kekurangan perkataan, kita kekurangan modal untuk nak bergaduh. Sebab bila kita kahwin, kita tak boleh mengelak daripada bertengkar, bergaduh, ya, berselisih pendapat dengan isteri.
Tapi salah satu daripada pelampung penyelamat bila kita kahwin nanti ialah bila kita bergaduh, kita kena pandai bergaduh. Ya. Dan kepandaian bergaduh itu salah satunya adalah bermodalkan perkataan-perkataan. So kita boleh hujah balik, isteri kita cakap macam ni, suami jawab, suami cakap macam ni, isteri jawab. Tapi kalau kita kekurangan perkataan, kita baru, itulah awak lah yang salah, awak lah punya pasal. Tak, awak lah yang salah, awak yang mulakan dulu. Lepas 5 minit dah tak tahu dah nak gaduh apa. Akhirnya teringat satu perkataan tu lah, iaitu bercerai, talak. Ya, dan itu satu benda yang merugikan. Jadi saya fikir benda ni memang dah lama lah soalan orang tanya kepentingan membaca ni. Masa anak-anak kecil-kecil sikit lagi lah, lebih kurang dalam macam anak yang sulung masa tu umur 10 tahun, 11 tahun, lebih kurang dalam umur macam tu, saya selalu bersoal jawab dengan dia. Masa tu dalam kereta dekat radio ada dimainkan lagu Bruno Mars. Tajuk dia Talking to the Moon. Jadi saya tanyalah kepada anak saya, okay, Talking to the Moon tu macam mana kamu translate, kamu terjemah? Dia kata bercakap dengan bulan. Kan? Saya kata okey lah, acceptable lah bercakap dengan bulan. Tapi ada tak cara terjemahan lain yang lebih cantik ke contohnya? Dia kata apa lagi kan, Talking to the Moon, cakap dengan bulan. Jadi saya kata kalau saya, kalau Abi akan terjemahkan mungkin dalam satu ungkapan yang mungkin lebih indah. Contohnya Talking to the Moon tu bicara dengan sang purnama contohnya kan. Jadi dia kata alah sama je makna, apa beza? Saya kata tak sama, sebab ayat yang pertama tadi tak cantik, walaupun faham makna dia, tapi dia tak cantik. So kamu imagine kalau kamu nak bercinta dengan awek kamu satu hari nanti kan, kamu ada girlfriend nanti, macam mana kamu nak memuji girlfriend kamu? Kau cantik lah, tu je. Apa lagi nak isap? Tapi oleh kerana Abi ni, generasi kami lah generasi yang membaca, so I have more words to praise and to praise your mom. Contohnya macam pepatah Melayu kata kan, hidung mancung bagai seludang, pipi pauh bagai dilayang, lepas tu betis bagai bunting padi, katalah macam tu kan. Jadi kita bila perkataan ada banyak, maka kita boleh meluaskan makna. Bukan sahaja untuk memahamkan seseorang dari aspek kognitif, tetapi juga memberikan nilai estetik, mencantikkan, mengindahkan pengungkapan kita. Jadi kalau kita tak pandai bercakap, kita tak boleh buat semua benda tu. Jadi bagi saya, kerugian yang pertama sekali terjadi bila masyarakat kita kurang membaca ialah setiap individu yang hidup di dalam komuniti yang kurang membaca itu akan, dalam bahasa mudahnya, mempunyai akal fikiran yang singkat. Tak cukup stamina untuk berfikir kerana kekurangan modal. Jadi sebab itulah bagi saya membaca ini adalah merupakan satu proses yang sangat penting, sehingga kalau kita tengok dalam sejarahnya cukup panjang, cukup hebat cerita-cerita yang kita tahu. Contohnya macam kalau yang awal-awal tu saya yakin kita dah biasa dengar ulama-ulama dahulu kala. Kita ambil contoh pemimpin Sultan Salim. Sultan Salim adalah pemerintah Daulah Osmaniyah yang telah membuka Palestin, bumi Syam dan juga Mesir kan pada abad yang ke-16. Jadi Sultan Salim ketika membawa gerombolan tenteranya untuk pergi ke Syam, membebaskan Syam daripada pemerintahan Mamluki yang menganiaya mereka pada masa tersebut, Sultan Salim ini terkenal sebagai sultan yang prihatin dengan membaca. Dia hanya tidur 3 jam setiap malam, dan ketika dia pergi ke Mesir dan ke Syam itu, dia mempunyai seekor unta yang membawa buku, membawa kitab. Jadi masa perang pun still membaca, dan umumnya dia membaca lebih kurang dalam 8 jam sehari, sebagaimana yang saya pernah baca lah pada satu ketika dahulu kan. Jadi itu adalah mungkin respon awal terhadap kenapa membaca itu penting. Kita tolak ke tepi jawapan-jawapan yang dramatik, jawapan-jawapan yang macam tajuk seminar besar-besar tu. Kita pergi kepada
individu. Kalau kita kurang membaca, kalau saya kurang membaca, kalau Akhi Nasrullah kurang baca, sahabat-sahabat kita kurang baca, first kali yang akan jadi mangsa adalah diri kita sendiri terhadap kehidupan peribadi kita. Bukan nak jadi pemimpin, bukan nak jadi penulis, bukan nak jadi orang hebat-hebat. You nak gaduh, nak survive husband and wife pun susah kerana kekurangan vocabularies. So that is where membaca itu penting. Kalau menjawab, rasanya baru jawab separuh soalan tapi Betul. tak apalah, saya pulangkan balik pada Nasrullah dan nanti kita tengok bahagian kedua tu cara membaca yang betul. Mungkin dalam soalan-soalan berikut itu saya boleh cantumkan nanti insya-Allah. Baik. Itulah bagi saya sangat, itulah kita punya pencerahan dan kupasan topik tu rasa macam tak puas lagi kan, rasa macam sikit Ustaz daripada kami. Ramai juga yang berpendapat, saya yakin berpendapat sama dengan saya. Jadi tak apa, kita ada lagi 2 soalan yang akan dibincangkan lagi dengan lebih mendalam sebenarnya. Sebab kita seringlah dikawal, ni soalan yang kedua, kita ni Ustaz sering dikawal dengan minda yang mengatakan bahawa perkataan membaca ni pun dah mendatangkan satu kebosanan. Bila kita dengar je membaca, mesti akan ada kurangnya support daripada orang-orang luar. Maksudnya kurang sambutan bila kita buat budaya membaca dan kita nampak secara pukul rata lah. Apakah tindakan awal sebenarnya bagi menyuburkan semangat membaca ni sebenarnya? Adakah dengan pemilihan buku yang baik ataupun suasana merupakan salah satu faktor kita minat pada membaca? Dipersilakan Ustaz. So maknanya soalan yang kedua ni dia macam lebih memperincikan bahagian yang saya tak jawab yang first tadi cara membaca yang betul tu kan. Sebab mungkin cara membaca yang salah adalah salah satu sebab kenapa kita jadi bosan dengan membaca. Kalau kita patah balik kepada perintah Iqra yang disampaikan oleh Allah SWT dalam 5 ayat pertama surah Al-Alaq itu, kita boleh tengok bagaimanakah ayat itu meletakkan struktur kepada proses membaca. Kita lihat ya secara ringkas. Yang pertama, sebelum daripada bermulanya wahyu tersebut, Nabi SAW berada di dalam situasi baginda ini banyak berfikir. Baginda berfikir tentang masyarakat, berfikir tentang masalah-masalah yang berlaku, dan apabila baginda bertahannuth ya, seperti yang disebutkan di dalam hadis-hadis tu, di dalam Gua Hira itu baginda berada di situ bukan tidur-tidur ke baring-baring, tetapi baginda berfikir tentang bagaimana keadaan masyarakat. Jadi itu adalah konteksnya sebelum datang wahyu yang pertama. So daripada situ saya boleh kemukakan jawapan yang pertama dulu kepada soalan yang Akhi Nasrullah tanya tadi, iaitu mengapa membaca itu bosan, macam mana kita nak elakkan, iaitu membaca ini adalah merupakan proses untuk memberi jawapan kepada persoalan. So sebelum kita membaca, kita kena ada persoalan, kita kena ada benda yang kita fikirkan, kita kena ada sesuatu yang kita cari, dan persoalan-persoalan itu adalah sesuatu yang datang daripada hidupnya panca indera kita dalam memerhatikan persekitaran. So maknanya untuk menjadi seorang pembaca yang tabah dengan proses membaca yang berkemungkinan berat ataupun membosankan itu, dia itu mesti ada sebab kenapa dia nak membaca, dan sebabnya itu ialah dalam bentuk persoalan yang mencari jawapan. Saya kena sebut macam ni kerana kita akui bahawa membaca adalah sesuatu yang boleh menghiburkan kita. Tetapi kita tidak mahu membaca itu menjadi sekadar hiburan. Sebab kita tidak mahu kita membentuk diri kita menjadi orang yang membaca sekadar apa yang kita mahu. Kita perlu juga membaca apa yang kita perlu. Dan kita juga perlu membaca, maknanya kita kena bukan hanya membaca apa yang kita mahu, tetapi kita kena membaca apa yang kita perlu baca. Dan di situlah akan dapat membimbing kita supaya kita tidak terperangkap di dalam lambakan bahan bacaan yang tidak semestinya memenuhi apa yang kita perlu. Dia cuma memenuhi apa yang kita mahu. Kita suka baca benda-benda, katalah kita suka baca novel genre sejarah Islam dengan alasan
membaca novel sejarah Islam akan menjadikan kita jatuh cinta dengan sejarah Islam. Tapi masalah akan timbul bila kita minat novel sejarah Islam, kita berpindah kepada novel sejarah Islam yang kedua. Kemudian kita berpindah kepada novel sejarah Islam yang ketiga. Kita tak pindah pun kepada buku sejarah Islam yang sebenar tu, yang bukan novel tu. Kerana buku sejarah Islam itu adalah sesuatu yang mungkin membosankan dan berat. Sebab kita baca benda yang kita suka saja. Kita bukan baca apa yang kita perlu. Jadi kalau kita tengok dalam ayat Iqra tadi, bila Allah SWT perintahkan baca, Iqra, ya, bacalah. Pembacaan itu adalah dengan sebab, dengan nama Tuhan. Maknanya kita membaca itu atas satu sebab yang lebih tinggi daripada sekadar keperluan fizikal kita, tetapi ada satu sebab yang lebih divine, satu sebab yang lebih tinggi. Bacalah dengan nama Tuhan. Tapi yang menariknya ialah kalau kita perhatikan dengan terperinci kepada perintah tadi, Allah tidak menyebut Iqra bismillah, bacalah dengan nama Allah. Ini ayat yang pertama. Allah belum lagi memperkenalkan dirinya dalam perintah yang pertama itu dengan namanya, iaitu Allah. Tapi Allah kata bacalah dengan nama Tuhan. Mungkin orang, kalau Nabi Muhammad SAW, kita tidak tahu apakah yang baginda fikirkan tentang ayat itu, tetapi kalau sekiranya perintah Iqra itu kita sampaikan kepada seorang non-Muslim pada hari ini, kita katalah bacalah dengan nama Tuhan. Jadi mungkin ditanya, Tuhan yang mana? Tuhan siapa? Kan? Jadi nak menjawab soalan itu, Allah SWT jawab dalam ayat itu, bacalah dengan nama Tuhan, bukan Tuhan Arab, bukan Tuhan Yahudi, bukan Tuhan Nasrani, bukan Tuhan Muhammad, tetapi Tuhan kamu sendiri. Maknanya, bila perintah Allah suruh membaca itu adalah dengan nama Tuhan, Tuhan yang ingin kamu jadikan sebagai sebab kamu membaca dan untuk sampai kepada mengenalinya itu, bukan Tuhan milik sesiapa, tetapi Tuhan kamu sendiri. Tapi mungkin ada orang akan tanya, Tuhan saya tak percayakan Tuhan, ataupun Tuhan tu apa? Mungkin orang tu akan tanya kan. Jadi Allah terangkan lagi, bacalah dengan nama Tuhan, bukan Tuhan sesiapa, tapi Tuhan kamu sendiri. Dan Tuhan kamu sendiri itu ialah Allazi khalaq, iaitu Tuhan yang mencipta diri kamu sendiri. So artinya, hal membaca ini bukan soal supaya kamu tergolong dalam kelompok A, kelompok B, kelompok C, supaya kamu jadi geng ni ataupun jadi geng ni. Membaca ini adalah satu proses yang eksklusif antara kamu dengan pencipta kamu. Kamu terima tak yang kamu itu adalah ciptaan? Kalau kamu terima kamu adalah ciptaan, bermakna kamu itu ada penciptanya. Dan kalau kamu terima kamu itu ada penciptanya, itulah Tuhan yang dimaksudkan. Bacalah dengan nama dia. So ayat yang pertama, Iqra bismi rabbika allazi khalaq, ini adalah satu perintah yang sangat suci daripada sebarang indoktrinasi. Bersih daripada sebarang bias. Maknanya perintah ini kalau kita jadikan sebagai asas teknikal kepada kita membaca, artinya bila kita membaca, kita kena membaca dengan naluri yang jernih. Maknanya kita membaca itu kerana mencari kebenaran dan bukan kerana kita bias dengan sini sana. Jadi cara membaca yang betul, yang boleh mengelakkan kita daripada kebosanan juga antaranya ialah kita kena mengelak daripada melakukan ad hominem kepada penulis bila mana kita baca buku. Contohnya, bila kita nak baca buku, kita persoalkan, siapa yang tulis buku ni? Dia ni ahli sunnah ke? Dia ni mazhab syafi'i ke? Dia ni sesat ke, tak sesat ke? Liberal ke? Konservatif ke kan? Orientalis ke? Jadi, instead of kita fokus kepada apa yang dia nak terangkan dalam buku dia, dalam tulisan dia, kita telah terlebih awal dulu membiarkan minda kita dipesongkan oleh bias-bias ni tadi, iaitu satu falasi dalam berfikir pada memberikan tumpuan untuk membunuh kepribadian penulis. Jadi akhirnya orang kata don't judge the book by its cover tu. Sebelum cover tu, don't also judge the book by the author. Maksud dia,
siapakah author tu, mazhab apa semua, awal-awal lagi kita dah shut down. Jadi kalau kita ada elemen macam tu, maka kita sukar untuk membaca dan mendapat manfaat dengan baik. Kerana kita bias macam yang Allah Taala sebutkan dalam ayat Al-Quran tentang ulul albab, ya, alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Orang-orang yang sambungan ayat itu, ulaika alladzina hadahumullah. Orang-orang inilah orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah, wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang-orang yang dikatakan sebagai ulul albab. Ulul albab ni orang yang dapat lub, orang yang dapat isi. Dia bukan dapat kulit, dia dapat isi. Ada orang dapat kulit, yang kita naknya adalah isi. So apakah ciri orang yang dapat petunjuk, dapat jawapan, dapat bimbingan dan get the point? Iaitulah alladzina yastami'unal qaul, orang yang dengar dulu. Maksud dia baca dulu, fikir, pertimbangkan, kemudian ikut apa yang terbaik. Tapi kalau kita bias, ini boleh baca, ini tak boleh baca, ini jangan baca, ini sini, maka kita hilang benda tu. Jadi berbalik kepada persoalan tadi untuk menghilangkan kebosanan tadi, bagi saya yang pertama sekali, pembaca itu mesti ada sesuatu yang dia cari. Ada sesuatu yang dia fikirkan. Ada sesuatu yang memerlukan dia untuk mencari jawapan. Kalau kita ada yang itu, kita akan sabar. Kita tidaklah macam, saya teringat lagi masa zaman-zaman belajar kat Jordan dulu, masa awal-awal first time sampai kat UK, kawan-kawan housemate yang terdiri daripada pelajar-pelajar kat UK masa tu, tengoklah kitab-kitab kita, macam kitab kat belakang Rasulullah tu kan. Jadi belum buka, dia kata, ya Allah, tak ada gambar langsung. Kan, kitab-kitab kita mana ada gambar-gambar, gambar rajah ke graf kan, memang teks sahaja kan. Jadi dia kata, tak bosan ke baca benda ni kan? Ni zaman pra-internet lah, sebelum ada internet dulu kan. Bagi saya, kalau sekiranya kita ada persoalan, kita ingin mencari jawapan, kita mahukan jawapan itu untuk menjawab persoalan dalam diri itu, kita akan sabar dengan kitab yang panjang, dengan buku yang lebar, dengan tiadanya elemen-elemen menarik. Jadi tak perlulah sangat macam, oh kalau kulit buku tak cantik tak nak beli, tak nak baca. Tapi sekarang kan kita kena buat macam tu kan. Jenuhlah geng-geng grafik ni nak kena fikir macam mana nak bagi jadikan buku tu outstanding supaya orang nampak dan orang beli. Which is satu benda yang okay, acceptable, kita faham. Tapi dalam kerangka yang lebih besar, how I wish orang mencari buku kerana di dalam buku itu ada jawapan, bukan semata-mata kerana tertarik dengan desain kulit ke apa ke dan sebagainya kan. Itulah mungkin tak tahulah menjawab ke tidak, tapi bahagian kepada soalan yang Akhi Nasrullah tanyakan tadi, macam mana nak elak daripada bosan dan membaca dengan betul itu, bagi saya kita kena upgrade balik kita punya standard pembacaan kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Saya rasa cukup lah untuk apa? Untuk kita faham sebenarnya. Saya rasa konteks perbincangan hari ini sangat-sangat memberi makna lah. Saya sendiri sebagai laku moderator pun merasakan, dan saya yakin penonton pada hari ini pun merasakan. Dan terima kasih banyak kepada hampir 100 lebih. Jadi saya yakin semuanya berpendapat dengan Ustaz Hasri sendiri. Kita perlu ada pembaharuan dalam membaca, bukannya dalam pemikiran yang sama, insya-Allah. Jadi soalan yang ketiga sebelum insya-Allah buat maklumat semua, ramai yang komen suruh save live ni kan. Jadi insya-Allah pihak pengajar akan save live ni dan boleh tengok nantilah di kami punya Instagram. Dan soalan untuk penonton insya-Allah lepas soalan yang ketiga ni, ramai yang bertanya, cumanya dia dah jadi naik ke atas. Kalau boleh terus masukkan dalam kotak soalan tu, nanti kita boleh baca kan, insya-Allah. Jadi yang ketiga, tuan, untuk Ustaz sendiri, sebenarnya untuk beginner ataupun orang yang baru-baru nak berjinak dalam membaca, ataupun ibu bapa yang nak melatih anak dia membaca sebenarnya, ataupun kita nak surapkan diri kita ni dengan bacalah, jadikanlah dia sebagai rutin harian ataupun sebagai satu benda yang habit. Jadi apakah langkah awal untuk kita terapkan perasaan membaca ni, minat sangat-sangat untuk membaca, dan sedikit nasihat kepada bakal-bakal orang ulat buku ni, Ustaz, insya-Allah. Okey. Kalau kita tengok dalam
learning sciences ya. Maksud dia dalam 20 tahun yang terakhir ni pemahaman kita terhadap bagaimanakah otak manusia actually decode pembacaan untuk grab makna, kita semakin lebih faham kerana teknologi yang ada pada hari ini membantu kita untuk faham. Dan daripada situ kita perlu ambil satu iktibar yang penting, iaitu semasa kita nak memperkenalkan membaca kepada anak-anak, kita kena berhati-hati. Hal ini kena overemphasize lagi bila kita bercakap tentang masyarakat kita kat Malaysia dan orang Asia secara umumnya, iaitu kita nak supaya anak-anak kita menjadi pembaca sepanjang hayat, bukan membaca untuk exam saja. So langkah pertama yang perlu dielakkan ialah memaksa anak untuk belajar membaca lebih awal daripada umur ketika otaknya sudah secara semula jadi bersedia untuk belajar membaca. Iaitu kalau sekiranya kita enforce anak-anak kita untuk boleh membaca awal-awal, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun dah kena boleh membaca. Sebab darjah 1 nanti kalau tak boleh baca timbul masalah macam-macam sebagainya. Itu adalah punca besar yang saya tak nak dulu sebut punca, walaupun sebenarnya ada kajian-kajian yang boleh membuktikan itu adalah punca, tapi ada korelasi yang menyumbang kepada rosaknya minat anak kepada membaca. Sebab bila kita paksa otak budak-budak untuk boleh membaca di bawah umur 7 tahun, otak budak ni sebenarnya dia belum bersedia untuk itu. Otak dia sedang berkembang di usia 4, 5, 6 tahun itu untuk benda lain. Dan benda lain itu dia boleh bersedia untuk mendengar dibacakan kepadanya. Jadi kalau parents baca buku kepada anak, that is a very very good way untuk nurture, untuk pupuk tabiat membaca. Tapi bukan anak membaca. Kalau kita push budak-budak suruh baca pada umur 4, 5, 6 tahun itu, mangsa paling besar umumnya adalah budak lelaki. Sebab perkembangan otak budak lelaki dengan budak perempuan pada usia 6 tahun, kesediaan dia untuk boleh membaca tu ekstra sedikit, walaupun masih belum bersedia, tetapi yang memang tidak bersedia untuk membaca adalah otak budak lelaki pada usia 5 tahun. Bukan kerana perempuan lebih pandai daripada lelaki, tidak. Tetapi perkembangan otak tu berbeza mengikut jantina mereka itu, secara fisiologi mereka itu. Dan itulah akibatnya, bayangkan baru masuk tadika, budak-budak dah fed up dah. Especially budak lelaki. Bila dipaksa untuk boleh juga membaca. Sebab membaca ni adalah something yang kompleks. Kita nak decode simbol untuk mengeluarkan bunyi dan connect bunyi itu dengan makna. Sebenarnya dia adalah satu proses yang very kompleks. Dan bila mak bapak paksa anak-anak untuk baca awal, maka itu boleh meracun motivasi budak sehingga mereka tidak lagi boleh merasakan membaca sebagai satu aktiviti yang menyeronokkan. Dan kajian-kajian juga menunjukkan kanak-kanak yang mula membaca pada usia 7 tahun, jika dibandingkan dengan budak yang telah memula membaca pada usia yang lebih awal, bila dia sampai pada usia 11 ke 12 tahun, tahap kebolehan membaca dia lebih kurang sama je. Tak ada pula yang 4 tahun, 5 tahun dah boleh membaca tu, pada usia 12 tahun mereka jadi lebih advance. Tak, lebih kurang sama je. Tapi bezanya ialah mereka yang start membaca umur 7 tahun, 8 tahun itu semakin meningkat minat mereka membaca. Tapi yang dah start membaca umur 4, 5, 6 tahun sebelum sekolah darjah 1 tu, tahun 1 tu, pada usia 11, 12 tahun, minat mereka kepada membaca sudah merudum. So yang ini mungkin macam tak berapa sesuai kepada audience kita, tapi bagi orang-orang muda lah yang baru nak berumah tangga, yang belum berkahwin, nanti dah ada anak nanti kan, jangan terikut-ikut dengan sistem yang ada di sekolah dan kecenderungan masyarakat yang paksa kanak-kanak untuk mereka membaca lebih awal tadi. Tetapi apa yang boleh dibuat adalah bagi ibu bapa untuk membacakan kepada anak-anak, mewujudkan perpustakaan di rumah. Kalau dari perspektif pelajar-pelajar pengajian Islam, saya sarankan sahabat-sahabat boleh baca antaranya kitab satu risalah kecil yang bertajuk
berkaitan dengan Baitul Muslim, tetapi di dalam buku Kaila Namdi Ba'idan an Ihtiyajatil Asr, panjang tajuk dia, oleh Said Hawa. So dalam buku tersebut ada beberapa belas risalah, salah satunya adalah berkaitan dengan bait Muslim. So dalam perbahasan bait Muslim itu, Said Hawa ada mengungkapkan tentang beberapa strategi untuk mewujudkan perpustakaan di rumah yang dari perspektif kita boleh memupuk budaya membaca kepada generasi anak-anak. Itu respon saya lah kepada soalan yang Allah tanya tadi. Okey, baik. Jadi terima kasih kepada Ustaz. Jadi itu 3 soalan yang kita dah bincangkan sebenarnya untuk semua tontonan umum pada hari ini. Jadi sebenarnya ramai yang bertanyakan soalan. Jadi insyaAllah jika kita masih ada masa lagi, kita akan bacakan soalan ni. Dan kita akan mintalah Ustaz Hasrizal sendiri memberi pendapat dan apakah jawapan ataupun pandangan yang sangat sesuai untuk soalan ini. Jadi insyaAllah. Soalan pertama, adakah menulis buku berinfografik akan mencatas falsafah ilmu itu sendiri apabila intipatinya diringkaskan sang penulis? Dipersilakan. Okey. Saya rasa saya tak adalah macam nak berpendapat dengan pendapat yang kejam sangat kan, sampai macam ban terus apa-apa yang grafik ke, macam kau orang sekarang sikit-sikit tolong lukis boleh kan. Saya memang bengang lah kalau baca benda-benda macam tu. Tapi bagi saya infografi itu adalah merupakan benda-benda yang membantu, benda-benda yang penting untuk kita merumuskan, terutamanya dalam disiplin-disiplin pembelajaran yang berbeza-beza. Ada setengah mungkin macam kita yang di dalam bidang pengajian Islam ini, mungkin nature-nya masih lagi bergelumang dengan kitab-kitab yang penuh dengan teks tadi kan. Tapi kalau misalnya dalam medik, engineering, dalam business, apatah lagi dalam design dan sebagainya, so itu adalah benda-benda yang memang membabitkan proses untuk melakar dan memvisualkan satu-satu maklumat. Cuma apa yang penting bagi saya adalah untuk kita bezakan di antara simplistik dengan simplifikasi kan. Simplifikasi itu adalah taisir, adalah proses untuk memudahkan, tetapi dia bukan macam tasahul, memudah-mudahkan. Maknanya dia bukan menjadikan benda itu cair, menjadikan benda itu kehilangan substance sehingga dia tidak bermakna. Tidak. Cuma kita mempermudahkan dia untuk orang boleh faham. Kalau bagi saya sendiri, dalam penulisan buku saya cuba letakkan dalam kepala saya supaya bila orang baca mana-mana buku yang saya tulis, harapan saya ialah bila dia baca buku saya tu, dia akan terdorong untuk melanjutkan pembacaan kepada buku yang lebih besar, kepada buku yang lebih mendalam. Maknanya buku saya itu bukan yang mengenyangkan dia, tetapi hanya sekadar appetizer untuk menampakkan kepada dia bahawa sebenarnya ada persoalan ini. Tapi untuk menjawab dengan lebih mendalam, saya kena lanjutkan pembacaan kepada sekian-sekian. Jadi saya cuba untuk seimbangkan agar buku saya tidak berbentuk orang kata simplistik, tetapi dia cuma simplify, maknanya dia memudahkan supaya orang boleh garap benda tu. Jadi bagi saya, daripada soalan yang sahabat kita tanyakan tadi, infografi itu pada tempat yang munasabah, pada tempat yang sesuai adalah sebahagian daripada yang membantu. Kalau kita tengok Nabi SAW sendiri pun dalam beberapa occasion baginda ada melakarkan ketika nak menerangkan tentang ajal, maut kepada para sahabat, baginda melukiskan garisan lurus dan meletakkan ranting-ranting di tepi supaya sahabat dapat memvisualkan sesuatu yang terlalu konseptual dalam bentuk yang mungkin lebih mudah. So bagi saya benda itu adalah benda yang acceptable asalkan jangan simplistik. Kan? InsyaAllah. Okey, terima kasih kepada saudara Ghazali Malik atas soalan. Okey, seterusnya
soalan yang kedua adalah daripada Syahirah Reid. Dia kata, saya sudah kurang berminat membaca sebab gadget dan kurang sabar membaca. Jadi bagaimana? Silakan. Okey, sebelum tu saya ada ternampak terlintas tadi tajuk kitab Said Hawa tadi, betul lah macam yang dituliskan oleh Firdaus Al-Barisi tadi, kaila namdi ba'idan an ihtiyajatil asr. Kan? Itu tajuk penuh dia. Agar kita tidak pergi jauh meninggalkan keperluan semasa hari ini. Lebih kurang macam itulah terjemahan tajuk dia kan. Okey. Saya rasa dengan soalan yang ditanya tadi, saya bersyukur kepada Allah SWT kerana saya sempat hidup di zaman pra-internet, pra-gadget. Masa zaman belajar dekat Jordan ketika umur-umur macam Nasrullah sekarang lah kan, zaman itu belum ada internet, sempat beberapa tahun tak ada internet, dan memang kehidupan kami adalah memang membaca buku lah dia punya kehidupan ni kan. Pada masa tu kita tak rasa pun itu adalah something yang special ke unik ke, sebab of course lah bila kita pergi Jordan memang kita nak belajar, so kawan kepada belajar ni adalah kitab. Jadi setiap kali duit poket masuk daripada beasiswa masing-masing, memang kerja kita adalah pergi beli kitab. Dan setiap minggu bila saya travel pergi ke rumah kawan, memang sembangnya adalah tentang kitab. Pada tahun kedua pengajian, maknanya bila dah setahun lebih berada dekat Jordan tu, boleh dikatakan dalam kawan-kawan kami ni, setiap kami ni dah mula ada kecenderungan masing-masing. Dan saya pada masa itu kecenderungannya adalah kepada bidang sejarah. Jadi sampai kepada peringkat, oleh kerana saya duduk jauh daripada ibu kota Jordan iaitu Amman, saya duduk dekat Muqtah, dan zaman tu highway apa semua masih lagi terbatas, maka kawan-kawan yang dekat Amman itu yang bila pergi kedai, mereka tahu, oh Hazrizal suka buku macam ni dan memang cari buku-buku macam ni, mereka belikan dulu. So hujung minggu bila saya turun pergi ke rumah mereka, saya akan bayar balik pada mereka dan ambil buku tu. So memang bukanlah kata skema sangat pula, gila-gila. Itu gila-gila juga kan. Tengok TV ke, merapu, merepek, meraban ke, apa, sembelih kambing ke, masak kaki kambing ke, kawarek ke, apa semua tu. Buat juga. Tapi sembang buku tu always ada. Tetapi seperti yang sahabat kita tanya, bila dah sampai kepada zaman internet dan gadget itu, memang dia menguji kita. Dan saya sendiri pun dapat merasakan kesannya kepada diri saya sendiri sekarang ini. Jadi apa yang boleh saya respon kepada soalan yang tadi tu, kalaulah kita betul-betul nak fight benda ni supaya minat dan bukan minat saja, kemampuan untuk membaca, sebab bila membaca ni dia pace dia slow kan, kita pindah muka surat tu sangat perlahan. Mungkin 1 minit 1 page ataupun 2 minit 1 page, dia akan memakan masa. Maka kita kena berhati-hati dengan immediate reward. Maksud dia kita nak cepat mendapat kemanisan daripada satu-satu benda. Lawan kepada immediate reward ialah delayed gratification. So delayed gratification ini adalah kita melewatkan manfaat ataupun natijah daripada buat something. So bila kita baca buku, kita dah habis baca buku, baru kita rasa macam Alhamdulillah dapat kepuasan. Tapi kalau sekiranya kita baca sikit, lepas tu kita nak share something dekat internet, kita nak ambil quote, kita nak cerita kita tengah baca buku ni, kita jumpa satu kenyataan yang menarik yang ditulis oleh penulis, itu amalan biasa kan orang sekarang. Dan baguslah, saya sebagai penulis, saya menghargainya, sebab bila orang baca something, dia rasa macam benda ni menarik, dia share. Itulah cara kita katakan quote-unquote marketing yang dilakukan oleh pembaca sendiri untuk menambah jumlah pembaca baru dan quote-unquote juga pembeli. Tetapi bahayanya secara big picture dia ialah tabiat bila baca sekejap, lepas tu nak dapatkan keseronokan dengan menceritakannya, menulisnya, kemudian orang komen balik kepada kita. Benda itu menyebabkan kita tak boleh ada delayed gratification. Kita terpesona dan ketagih sebenarnya dengan immediate reward. Sentiasa dan itu
sangat-sangat dilakukan oleh gadget dan social media. So kalau aktif social media, aktif Facebook, Instagram, combine dengan still masih membaca, kita akan nampak bagaimana gadget, social media dan uh, membaca tu akan berperang di antara dua entiti ni tadi. Salah satunya akan menang dan salah satunya akan kalah. So buatlah something untuk benda tu kan. Baik. InsyaAllah Ustaz, terima kasih. Okay, baik. Seterusnya adalah soalan yang seterusnya adalah daripada Anis. Boleh Ustaz kongsikan tips untuk atasi readers block? Readers block tu apa ya? Saya Istilah yang takut saya tersalah faham pula. apa kita mungkin dia akan terangkan. Kita tanya soalan lain dulu. Kalau Daripada dia ni terangkan, Ustaz daripada jawab. komen daripada saudari Rafidah Siddiq, dia kata, apa pandangan Ustaz berkaitan kaedah speed reading? Okey. Macam mana ya? Speed reading tu adalah dia adalah satu kaedah yang famous diperkenalkan kepada pelajar-pelajar sekolah masa zaman-zaman pra-internet dulu. Masa saya kat sekolah dulu memang biasa juga berjumpa dengan speed reading ni. Mungkin ada pro dan ada kontra dia lah. Untuk diri saya, bagi saya speed reading itu saya lakukan bukan dengan melajukan pembacaan. Maksud dia baca laju-laju macam tu, tetapi menggunakan teknik tertentu untuk scan satu-satu buku. Contohnya, first kali bila saya dapat sebuah buku, saya baca sinopsis, saya baca dekat belakang, kemudian saya baca isi kandungan, apakah isi kandungan buku tersebut, dan kemudian saya baca intro buku tersebut untuk mendapat penerangan kenapa penulis menulis buku tersebut, dan daripada situ saya akan baca sini untuk mendapat gambaran. Itu cukup sekadar untuk saya get the point, buku ini bercakap tentang apa. Kadang-kadang saya akan patah balik dan baca awal sampai ke hujung. Kadang-kadang saya stop setakat yang itu sahaja. Itu lebih membantu daripada saya baca semua tapi baca cepat-cepat. Baca cepat-cepat, mungkin setiap orang berbeza antara satu sama lain, tetapi bagi saya bila saya melajukan pembacaan, saya tak faham apa yang saya baca. Dan ada kalanya benda ini kalau kita sampaikan kepada penulis, dia kadang-kadang agak mengecewakan penulis sebab penulis mengambil masa yang lama dan panjang untuk menulis. Tiba-tiba orang baca buku tu 2 hari dah habis baca. Macam baru 2 hari baca dah habis kan. Macam tak fikir kan. Kita mengharapkan agar bila orang baca tu dia stop sekejap, dia fikir, lepas tu dia ni baru dia sambung. So kita assume yang mungkin at least 5 hari ke seminggu ke baru habis. Tapi kalau macam saya telah duduk 3 jam sebab buku ni best sangat, 3 jam saya dah habis baca, mungkin it sounds macam bagus, tapi sometimes dia mengecewakan penulis. Macam penat tulis panjang-panjang, laju sangat baca ni, dia faham ke apa yang dia baca kan. Jadi basically saya bukan big fan lah kepada speed reading ni. Bagi saya kalau nak cepat, just untuk mendapat pemahaman tentang buku itu bercakap tentang apa, saya akan tembak ke bahagian-bahagian spesifik daripada buku tersebut untuk get the point, especially introduction setiap buku tu. Jaranglah setiap kali membaca saya akan mengelak daripada skip membaca introduction, because that is where you should embark your reading. Kan, nak memulakan pembacaan adalah dengan menghayati terlebih dahulu penerangan penulis dalam introduction. Okey, baik. So dia dah jawab Ustaz. Readers block ini adalah rasa tak berminat atau hilang semangat untuk habiskan sesuatu buku yang kita sedang baca, atau tiada rasa minat untuk mula membaca buku baru. So macam mana tips nak atasi benda ni? Okey. So nampaklah blog dia dekat mana kan.
Bagi saya itu adalah something yang setiap kita yang membaca akan menempuh fasa-fasa tersebut. Kita kehilangan minat untuk membaca. First, be kind to ourselves. Kalau ada masa-masa rasa membaca itu merosot ataupun berkurang, it's okay untuk benda itu berlaku. Kita tak perlu menjadi pembaca 24/7 non-stop, kerana mungkin hanya orang-orang yang special sajalah yang boleh sampai ke tahap macam itu kan. So bila-bila ada masa yang kita hilang motivasi minat untuk baca tu, first kita accept dulu benda tu sebagai satu benda yang natural. Kemudian yang keduanya, kita cuba pertimbangkan kembali apakah motif kita membaca. Macam yang saya sebutkan awal tadi, motif kita membaca itu adalah kerana ada persoalan. Persoalan-persoalan itulah yang mendorong kita untuk meneruskan pembacaan. Kalau dalam learning sciences pun, personal goal ataupun objektif peribadi adalah tempat lahirnya motivasi. So, personal goal kita dalam membaca itu adalah mencari jawapan kepada persoalan yang ada dalam diri. Selalunya, perasaan itu mungkin boleh terjadi bila mana kita rasa macam kita dah mendapat jawapan dan kemudian kita sudah tidak ada soalan selanjutnya. Dah tak ada apa dah yang nak dicari. Maka di situ akan timbul rasa kebosanan untuk membaca. Bagi saya, kalau keadaan-keadaan macam itu berlaku, ubah suai laluan pembacaan kita. Instead of kita teruskan membaca di laluan yang sama, cuba kita lihat aplikasi benda yang kita baca tu dalam konteks yang berbeza-beza pula. Contohnya macam, katalah untuk memudahkan faham, saya belajar di dalam bidang, masa belajar kat Finland tu, di sini saya belajar dalam bidang learning sciences. So saya belajar tentang belajar, sains pembelajaran. So bila saya kebosanan membaca tentang self-regulated learning, Zimmerman, lepas tu jurnal-jurnal, artikel-artikel daripada penyelidik-penyelidik saintis dalam bidang sains pembelajaran ini, saya switch kepada meneroka bagaimanakah pula pembelajaran dalam karya-karya ulama klasik. Dan saya jumpa benda-benda yang macam ni rupanya baru apa semua. Tapi sampai satu peringkat saya rasa penat dengan benda tu dan saya pindah balik ke sini. Jadi kita mempelbagaikan laluan pembacaan kita untuk meneruskan terus-menerus timbulnya soalan-soalan baru dalam fikiran kita yang menjadikan bening desire untuk membaca itu terus menyala. Itu antara mungkin benda yang boleh saya cadangkan lah. Ya, bila mana kita rasa macam tak bermotivasi untuk baca. Kalau tak bermotivasi juga untuk baca, stop baca, pergi dapur, masak something kan. Nanti esok lusa tengok balik. Ustaz, Ustaz, sebenarnya banyak sebenarnya soalan Itulah. Ustaz. Itulah. Takut tengok soalan. Ustaz mempunyai kekangan masa ataupun kita nak boleh teruskan beberapa soalan lagi? Oh tak, saya okey je. Saya free je. Lagi sejam pun okey lagi. Okey Ustaz. Dia tanya daripada Firdaus Mokli, dia cakap, Ustaz, bagaimana kita nak buat praktikal daripada apa yang kita baca? Macam plan, do and action. Okey. Saya tak naklah jawab skema sangat kan. Maksud dia bila kita baca something, kita terus boleh buat something. Not necessarily. Sebab ada masa-masanya kita membaca itu, dia tidak semestinya terus menjurus kepada kita tahu apa yang kita nak buat. Tetapi jawapan saya sebagai seorang cikgu, kalau saya berfikir tentang pelajar-pelajar di dalam kelas, kita sentiasa blend 3 bentuk pembelajaran. Bila belajar something, topik apa pun, subjek apa sekalipun, dia mesti ada 3 pembelajaran. So 3 pembelajaran ni saya nak cuba apply dia dalam membaca. First ialah active learning. Active learning ni maknanya pelajar bukan duduk pasif dengar cikgu cakap gitu, tapi dia interact, dia ada aktiviti, it could be a game, it could be a quiz, it could be anything, tapi maknanya pelajar bergerak lah, bertukar soal jawab dengan kawan ke apa. So itu yang pertama, active learning. Di sekolah kami memang semua cikgu
akan berfikir tentang 3 benda ni dalam setiap subjek yang mereka kendalikan. Keduanya adalah inquiry learning. Inquiry learning ni maksudnya cikgu mesti mempunyai strategi tertentu untuk menjadikan pelajar ini triggered untuk bertanya something. Sebab dalam sekolah kami, soalan lebih mahal daripada jawapan. Maksudnya kita akan lebih mahu melihat pelajar berkebolehan menyoal daripada berkebolehan menjawab. Sebab jawapan ini adalah zaman jawapan mudah nak dapat. Tapi yang susah nak dapat adalah soalan. Dan masalah yang paling besar berlaku ialah budak-budak tak ada soalan. Jadi cikgu kena ada strategi tertentu untuk menimbulkan keinginan bertanya soalan di kalangan pelajar. Kemudian yang ketiganya adalah contextual learning. Contextual learning ni maksud dia bila kita belajar something, di manakah ilmu itu diaplikasikan dalam realiti kehidupan. Jadi katalah misalnya pelajar belajar probability ataupun pelajar belajar tentang hukum solat atas kenderaan kalau misalnya dalam tu. So in real life, ilmu tu terpakai dalam bentuk macam mana. So cikgu kena ada plan something supaya pelajar dapat melihat aplikasi ilmu ni dalam realiti kehidupan. Jadi kalau saya berfikir tentang 3 jenis pembelajaran itu, kalau saya apply dia ke atas pembacaan, jadi pembacaan kita ini ada 3 orientasi. Orientasi yang pertama ialah kita active reader. So active reader ni kita membaca, kemudian kita membuat nota, kita highlight, kita buat catatan sedikit, ataupun waktu-waktu kita break tu kita berbual dengan siapa-siapa ke tentang apa yang kita baca instead of baca sahaja kan. So itu yang pertama. Kemudian yang keduanya ada inquiry level. Inquiry level tu persoalan-persoalan yang timbul daripada apa yang kita baca. Kenapa dia cakap macam ni? Apa yang mempengaruhi dia untuk bercakap begini? Kenapa dia berpendapat begitu? Contohnya kalau kita belajar hadis, dari segi jarah takdil, ulama hadis ada 3 sekolah kan. Maknanya ada yang keras, ada yang mudah, ada yang pertengahan. Yang keras kata kena ada dalil baru seorang itu adil. Ya. Kemudian yang mudah pula kata semua muslim asalnya adil kecuali ada satu tohmahan yang mempertikaikan keadilannya. Lepas tu yang kat tengah-tengah ni dia cuba mencari keseimbangan. Jadi katalah bila saya baca begitu, saya akan fikir apa yang mempengaruhi mereka untuk begini. Kita nampak, oh rupa-rupanya yang keras ni ramai datang daripada kawasan Iraq. Sebab Iraq ni ramai pembohong, Iraq ni ramai pembuat hadis palsu. Maka mereka mengetatkan syarat untuk menghukum seseorang itu adil ataupun tidak sebagai perawi hadis, contohnya. Jadi fikiran kita itu akan mencapah, kita akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. And then yang ketiga, okey, setelah kita baca macam ni, aplikasinya macam mana? Realiti dalam kehidupan, benda ni nak terpakai dekat mana? So kita dengan berfikir sudut itu, kita akan menyesuaikan usaha kita dengan apa yang kita doakan. Kita doa daripada Allah, kita kata, ya Allah, kurniakanlah kepada kami hati yang khusyuk, ya, dan yang keduanya, jauhkan kami daripada hati yang tidak khusyuk, hindarkan kami daripada ilmu yang tidak bermanfaat. So ilmu yang tidak bermanfaat itu antaranya ialah ilmu yang tidak ada aplikasinya, tidak ada kegunaannya dalam kehidupan. So bila kita combine 3 benda ni tadi, mudah-mudahan insya-Allah pembacaan kita itu akan lebih bermanfaat, termasuklah di dalamnya mengaturkan plan-plan tertentu, bagaimanakah apa yang kita baca itu boleh kita praktikkan. Ya? So itu mungkin percubaan saya lah untuk respon pada soalan, kerana saya tak fikir setiap kali baca kita boleh terus pindahkan dia kepada action plan. Sometimes we read to get some answers, plan untuk action tu mungkin lambat sikit lagi. Kena combine dengan ilmu-ilmu lain dulu, kena combine dengan maklumat-maklumat tambahan lagi, baru sampai pada action kan. Wallahualam. Okay, Ustaz. Seterusnya Ustaz, bagi Ustaz, adakah buku dan membaca akan kekal relevan di masa-masa mendatang bagi manusia seiring perkembangan teknologi dan perubahan zaman? Okey, susah juga nak jawab soalan tu, sebab kalau kita membaca kembali sejarah manusia membaca, kita akan tahu bahawa cara manusia membaca telah menempuh fasa-fasa yang sangat pelbagai, ya. Kalau kita tengok misalnya
di dalam Empire Greco-Roman Civilization, adanya satu format pembacaan yang dikenali sebagai scriptio continua. Scriptio continua ini adalah bentuk awalan ketika mana sesuatu ilmu itu dipindahkan ke dalam bentuk catatan. So masa manusia mula mencatat ilmu mereka dalam tamadun Greek dan Rom, mereka mencatat itu dalam satu format yang disebut sebagai scriptio continua, iaitu penulisan mereka tak ada perenggan, dan juga tak ada bukan sahaja tak ada perenggan, malah tidak ada ayat dan tidak ada perkataan, semua bersambung. Ya, jadi bila semua bersambung, kita boleh membaca sesuatu dengan dua pembacaan yang kontras makna dia. Contohnya macam God is now here ataupun God is nowhere. Sama je ejaan dia, kan? Tapi God is now here, makna dia macam ni. Tapi God is nowhere, totally opposite makna yang kedua tadi. So pada zaman itu, macam mana cara manusia baca? Mereka kena tahu mereka baca apa. So mereka sangat perlu membawa konteks ke dalam pembacaan mereka supaya mereka faham apa yang mereka baca. So itu satu. Dan begitulah juga dulu-dulu, kitab-kitab dulu kan, masa sebelum zaman printing, buku-buku tulisan tangan, zaman Ad-Nuwairi suatu ketika dahulu, yang mengambil masa bertahun-tahun. Sahih Al-Bukhari mengambil masa bertahun-tahun untuk disiapkan senaskah, sebab bukan print tapi tulis tangan, dan harganya sangat mahal pada suatu ketika. Sahih Al-Bukhari yang dihasilkan oleh An-Nuwairi di Mesir pada suatu ketika, harganya ialah sebanyak mana emas yang beratnya sama dengan Sahih Al-Bukhari itu, itulah harga Sahih Al-Bukhari itu. So maknanya untuk dapat sebuah buku bukan RM25 diskaun 10% ke ada giveaway ke apa ke ya. Buku sangat mahal sebab nak menghasilkan buku sangat susah, dan kita mengkaji populariti karya-karya ulama terdahulu dengan mengkaji dissemination process. Maksudnya berapakah salinan yang dibuat terhadap satu-satu karya. Kita ada cara untuk measure dalam bidang sejarah untuk faham benda tu. Tapi kita menempuh fasa tersebut dan ilmu terus berkembang. Kemudian bila sampai kepada zaman printing, kita juga menempuh satu zaman di mana contohnya Sultan Osmaniyah tidak mengizinkan mesin cetak masuk ke Istanbul secara besar-besaran, sehingga ditohmah oleh sebahagian penyelidik ataupun orientalis yang mengatakan bahawa Daulah Osmaniyah anti ilmu kerana menolak mesin cetak, sedangkan Sultan Osmaniyah menolak kemasukan mesin cetak kerana pada masa itu ada puluhan ribu individu yang kerja mereka adalah menyalin buku untuk produce buku. So kalau masuk mesin, ribuan mereka ni akan tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Maka Sultan mengatur strategi supaya mesin cetak itu masuk perlahan-lahan dan printing berkembang. Sampailah kepada zaman saya, tahun 1990-an, masa saya belajar dekat Jordan dulu, internet tak ada lagi, Windows 95 belum dihasilkan. Maka bila kami belajar takhrij hadis, kalau orang tanya, hadis ni sahih ke? Nak jawab soalan, hadis ni sahih ke? Kita tak ada sunnah.com untuk nak type ataupun sumber-sumber yang lain kan. Kena cari kitab, kena combine dan memakan masa berhari-hari untuk amatur, student takhrij hadis untuk jawab soalan, hadis ni sahih ke tak sahih. So bila datangnya teknologi CD, Mausu'ah Zahabiyah yang menghimpunkan Sunan Sittah dan kitab-kitab lain dalam 3 buah CD yang kita kena run dalam komputer, benda tu dah rasa macam wow, kerja 3 bulan boleh dipendekkan menjadi 5 minit sahaja sebelum menjadi 5 saat pada hari ini. Tapi kita dah survive zaman tu. Sampailah ke tahun 2021. Bila kita tulis buku, first orang tanya, ada e-book ke? Kan? Kemudian orang tanya, kat mana nak beli buku ni? So dah senang dah soalan yang tanya kan, benda ni. Berapa harga buku ni?
ui mahalnya 30, tak boleh lah. Kalau RM10 boleh lah contohnya kan. Ataupun kalau kita buat PDF, tak boleh nak kontrol. Sebab kita buat PDF, sepatutnya satu PDF harga RM10. Tapi ada orang beli, terus edarkan kepada orang lain. Dan timbul macam-macam lagi masalah. So in future, bagaimanakah bentuk buku, bagaimanakah bentuk pembacaan, saya tidak pasti. Yang saya pastinya ialah dia akan terus berkembang, tetapi qara'a daripada makna asal bahasa Arabnya yang kita bincang awal-awal tadi kan. Qara'a itu bermaksud tatabbu' al-kalimat wa jam'uha. Maknanya kita follow sesuatu pengungkapan dan kita himpunkan maksudnya, itu perlu berterusan. Jadi sama ada buku itu dalam bentuk bercetak, buku itu dalam bentuk e-book, benda itu dalam bentuk video, dalam bentuk audiobook, proses qara'a itu akan terus berjalan, iaitu in order to understand something, in order to comprehend certain topic, we need to follow, dan perbuatan follow itu tetap memerlukan kesabaran untuk baca, untuk ikut himpunkan dan memikirkan makna yang terkandung di dalam perkataan-perkataan yang kita follow tu. So qara'a akan terus berkembang daripada zaman dahulu sampailah kepada bentuknya pada masa akan datang. Mudah untuk Komal lah. Saya dah tua dah kan, mungkin tak sempat ikut zaman tu. Dah nak mati lah kot azunnya. Wallahualam. Saya rasa sangat bermakna lah apa kita punya soalan tu, dan saya rasa kebanyakan soalan yang baru datang ni pun telah dijawab sebenarnya. Soalan-soalan yang hampir sama sebenarnya. Cumanya kita akan save live video ni insya-Allah, dan kalian semua bolehlah tengok, sebab memandangkan dah hampir sejam lebih kita live. Mungkin Ustaz sendiri ada komitmen yang akan dilakukan lepas ni insya-Allah. Dan mungkin kita akan berjumpa lagi selepas ni insya-Allah. Dan saya yakin sebenarnya mahasiswa Malaysia Mesir ni menyukai pendedahan-pendedahan yang sebegini rupalah, dan masyarakat di Malaysia juga sangat kehausan ilmu mengenai membaca. Kadang-kadang mereka mengatakan membaca saja tapi tak tahu macam mana nak mula. Saya sendiri pun mengakui perkara itu selaku seorang mahasiswa. Jadi terima kasih banyak Ustaz atas pencerahan yang sangat-sangat berilmiah, dan kami mengakui bahawa pemikiran Ustaz mungkin luar kotak, banyak yang luar kotak. Tak muat dalam kotak, paksa keluar kotak. tidak terfikir oleh saya sendiri pun, baru tahu. Jadi ini adalah saya rasa satu platform lah yang kita kena teruskan, dan saya yakin banyak je program-program yang Ustaz sendiri di webinar terlampau banyak, dan kita boleh ikuti selepas ini insya-Allah. Moga ada bermanfaat selepas ini insya-Allah. Itulah sedikit kata-kata terakhir daripada Ustaz. Tafadhal insya-Allah. Okey, saya ucapkan terima kasih atas jemputan dan mengusahakan sesi ini, dan juga memilih tajuk ini untuk dibincangkan. Mungkin dalam konteks yang lebih spesifik kepada pelajar-pelajar talabatul ilmi di bumi Kinanah dekat Mesir tu, kalau nak memupuk minat membaca, pada pandangan saya, mulakan dengan membaca kitab-kitab yang kitab-kitab yang kitab-kitab ringan. Jangan baca terus ke kitab-kitab berat. Maksud dia bila datang-datang tu terus nak baca kitab Al-Majmu' Imam Nawawi biar cantik sedepa kat belakang kan ataupun yalah baca benda yang berat-berat tu. Tetapi buku kecil-kecil tu, kupasan-kupasan ulama tentang topik-topik tertentu, perbahasan-perbahasan yang berbentuk muasarah pada masa sekarang ini tentang sesuatu, kita daripada situ kita mula bergerak pergi kepada kitab yang besar. Dengan cara itu kita dapat, sebab kita sekarang ni ekonomi teruk, jangan buang duit beli kitab-kitab yang kita baca sekali je, yang kita baca 5 muka surat, kita beli 10,000 muka surat punya buku tapi kita baca 4 page je. Jangan macam tu. Tetapi kita beli kitab-kitab kecil-kecil yang menjawab persoalan-persoalan tadi. Saya tak tahu budaya pelajar sekarang membaca buku macam mana, membeli kitab macam mana, sebab saya dah lama tinggalkan Jordan. Saya dah tak tahu dah culture di zaman digital ni macam mana. Tetapi harapan saya ialah kurangkanlah menyebukkan diri dengan
hal-hal yang lain, percayalah di usia saya 40-an, membaca itu sangat susah. Kita ada keluarga, kita ada komitmen yang pelbagai, dan kemampuan kita untuk tidak terlelap ketika membaca pun dah makin merosot sebab kita dah beransur tua. Maka di usia 20-an itu, jadikanlah umur 20-an itu umur membaca, umur menyelidik, umur berfikir, umur berbual. Dan kaya kitab, mati kena timpa kitab macam Jahiz pun tak apa. Kan, na'udzubillah kan. Tapi maknanya hidup kan, dah travel jauh, tinggalkan tanah air, pergi ke Jordan, ke Mesir, Yaman, ke mana-mana. Janganlah disia-siakan musafir yang jauh itu, melainkan membanyakkan membaca, insya-Allah. Dan yang terakhirnya, saya juga menggalakkan agar dipupuk minat mencatat. Bila baca, catat. Membiasakan mencatat tu bukan menaik ya. Sebab kalau kita dengar something, kita baca something, kita terus type, kita cuma transfer sahaja. Tapi kalau kita tulis tangan, kita ada buku nota ataupun pada iPad kita guna Apple Pencil contohnya, bila kita dengar, bila kita nak tulis catatan kita, otak kita sempat memproses apa yang kita dengar dan kita baca tu dan pindah. So itu yang akan lebih lekat. Itu adalah tabiat awal untuk membolehkan pembaca menjadi penulis. Ya, tapi sebelum menulis kena jadi pembaca dulu. Kalau menulis tanpa membaca, kita akan cepat menjadi penulis yang bankrupt. Kan? Lepas tulis satu, bankrupt dah. Tak tahu dah nak tulis apa dah kan. Ya, jadi penulis walaupun menulis buku ringan, mesti membaca buku berat. Tugas penulis adalah meringankan apa yang berat untuk mudah dibaca oleh masyarakat, dan masyarakat terdorong untuk bergerak sedikit demi sedikit kepada yang berat-berat pula kerana mereka mahu mengukuhkan pembacaan mereka, insya-Allah. Saya tak nak panjang lagi lah. Terima kasih sekali lagi kepada Akhi Nasrullah, kepada Persatuan dan juga kepada semua yang bersama-sama dengan pelbagai soalan. Saya mengelak tengok soalan sebab saya takut saya terkeliru sebab banyak sangat soalan. Dan penting juga sekali lagi, again, minta maaf kerana semalam jadual asal tak dapat kita nak kan. Mudah-mudahan hari ini dapatlah tertebus sedikit kan daripada apa yang disediakan. InsyaAllah kita ada rezeki kita aturkan lagi pada masa-masa yang akan datang, insyaAllah. Wallahualam. Saya serah balik pada Akhi Nasrullah. Itulah Ustaz, terima kasih banyak. Sebenarnya memang banyak soalan, insyaAllah pihak kami akan cubalah untuk nanti kalau Ustaz-Ustaz free ke kita screenshot dan kita akan letakkan pada Instagram kita sendiri, insyaAllah. Dan saya yakin ramai je yang request untuk buat lagi sebabnya saya sendiri pun selaku moderator mendengarnya macam sangat-sangat luar kotak dan sangat-sangat kita macam satu benda yang kita baru tahu menjadikan kita nak tahu lagi lah. So, jadi saya rasa tip yang sangat bermanfaat. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi jika tiada apa-apa, saya merasakan program ini sangat-sangat agar dapat memberi sedikit lah makna kepada semua yang hadir pada petang ini ataupun pada malam di Malaysia. Jadi insya-Allah terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan. Moga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi terima kasih banyak kepada Ustaz Asrizal. Jadi insya-Allah kita berjumpa sekali lagi dalam program yang akan datang. InsyaAllah kita akan aturkan dan terbaik, insyaAllah. Jadi moga-moga ada ni. Dan untuk giveaway kita akan umumkan dalam Instagram story kita melihat kepada beberapa ramai yang masuk. Jadi pastikan kalian semua ada ada tengok Instagram kita punya story. Kita akan umumkan tak lama saja lagi, insyaAllah. Jadi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.